Dalam pada itu, setelah hampir 6 bulan mengurus negara, Kerajaan Perpaduan akan mengadakan konvensyen sulungnya esok di Kuala Lumpur. Bersandarkan sokongan 19 parti diwakili 148 ahli parlimen, Kerajaan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim cukup kukuh dalam menawarkan kestabilan politik bagi memulihkan ekonomi negara dan menangani permasalahan rakyat. Namun Kerajaan Perpaduan tidak sepi daripada asakan dan percaturan yang diatur pihak lawan. Justru selain mempamerkan kerjasama erat, konvensyen esok juga penting untuk Kerajaan Perpaduan menyelahkan kemampuannya menangkis sebarang cubaan mencetuskan ketidaktentuan politik. Ikuti kupasan Juliana Syarin. Kerajaan Perpaduan dibentuk November lalu dengan berkenan Yang di-Pertuan Agong untuk menamatkan ketidaktentuan politik susulan pilihan raya umum ke-15. Namun belum cukup 6 bulan memerintah, pelbagai spekulasi bertebaran mengenai cubaan menjatuhkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar. Pemimpin yang dahulu tidak sehaluan, Tan Sri Abdul Hadi Awang dan Tun Dr. Mahathir Mohamad kembali akrab. Malah Presiden PAS dan beberapa pemimpin parti itu serta bersatu mengangkat sama proklamasi Melayu yang diilhamkan Tun Dr. Mahathir. Kemesraan Tan Sri Abdul Hadi dan Tun Dr. Mahathir dilihat berkait rapat dengan pilihan raya di 6 negeri yang dijangka diadakan Julai ini. Mereka bersama pengikut masing-masing mencanang dakwaan bahawa orang Melayu kini terpinggir di bumi sendiri. Kalau orang kata kedudukan Melayu dan Bumi Putera terancam, kita tak dengar isu-isu yang menyentuh soal ini. Bahkan apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri mengumumkan pelbagai dasar dan polisi, menambah peruntukan untuk JAKIM lebih daripada 1.2 bilion, menambah peruntukan untuk sekolah-sekolah agama, dia diterima baik oleh parti-parti lain. Bagi Datuk Seri Anwar, yang patut dipersoalkan rekod pemimpin lalu yang cakap lain, bikin lain. Betul nak tolong Melayu? Ya. Yang kamu ambil berpuluh-puluh bilion untung, bagi setengah pada orang Melayu besok. Yang jelas retorik Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Abdul Hadi dan pemimpin PN lain mengenai nasib orang Melayu tidak akan reda, malah lebih lantang menjelang PRN. Begitu juga dengan desas-desus mengenai cubaan pembangkang mendapatkan sokongan di Parlimen untuk menguji keabsahan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Jika nak ubah atau kalih, biarlah ia berlaku dalam pilihan raya yang ke-16. Ketika itu, kita boleh masih suburkan nilai demokrasi dan dalam tempoh 5 tahun ini saya percaya pelbagai perkara boleh dilakukan oleh baik parti pemerintah ataupun pembangkang dan akhirnya mandat itu biarlah sampai semula kepada rakyat. Dengan majoriti melebihi 2/3 di Dewan Rakyat, kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar jauh daripada rapuh, malah amat kukuh dan sukar untuk digulingkan. Gandengan Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah dan Warisan serta sekutu lain berjaya memulihkan kestabilan politik yang kecundang sebelum ini. Tidak dinafikan kunci kepada ketahanan Kerajaan Perpaduan turut berpaksi kepada tahap kerjasama dan kesefahaman antara PH dan sekutunya. Ia penting untuk menepis cubaan mana-mana pihak menangguk di air keruh apabila timbul pandangan berbeza. Contohnya antara pemimpin UMNO dan DAP. Kebolehan pemimpin dalam Kerajaan Perpaduan mengatasi krisis politik di Sabah baru-baru ini mencerminkan keupayaan mengurus perbezaan antara mereka. Manakala rundingan lancar mengenai pengagihan kerusi untuk PRN di Kedah, Kelantan, Terengganu, Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan juga petanda baik kepada masa depan Kerajaan Perpaduan. Asimilasi politik itu penting, iaitu bagaimana masing-masing walaupun ada perbezaan tetapi boleh membina titik-titik persamaan ke arah masa depan negara yang lebih baik. Konvensyen esok juga penting untuk menandakan kesiapsiagaan parti berkenaan mencapai keputusan meyakinkan pada PRN di 6 negeri demi memperkuatkan kepercayaan rakyat terhadap Kerajaan Perpaduan. Fokus kita mesti rakyat. Kalau kita memfokuskan lagi soal titik bengit yang boleh meleraikan ataupun mencairkan kekuatan ataupun hubungan di antara parti-parti politik, kita berterusan berpolemik dan berpolitik, akhirnya yang dimangsakan adalah rakyat. Sebab itulah konvensyen ini penting.
Juliana Syarin melaporkan.